Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Ketahui olehmu bahwasanya menegah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan ihtikar, iaitu menyorok barangan dengan harapan menanti kenaikan harga yang agak tinggi, kemudian baru dijual dan dia akan mendapat keuntungan lebih. Itu maknanya ihtikar, sorok barang, iaitu kepada jenis kud. Tu mana umum kepada jenis kud. Kud ni biji-bijian, artinya makanan, iaitu makanan. Kalau kud tu macam beras, gandum, itu dipanggil kud yang menguatkan dan mengenyangkan. Perut akan jadi kenyang dengan makanan dan badan kita jadi kuat. Seperti gandum, beras, kacang dan barang yang sebagainya. Haram menyimpan barangan dengan harapan menunggu harga tu naik melambung dan dia dapat keuntungan lebih. Nabi tegah. Jadi bila Nabi tegah tu, kalau kita buat haram. Arab dipanggil ihtikar. Dan bersalah-salahan ulama pada makanan yang menolong atas makanan yang menguatkan itu, seperti daging. Jadi makanan yang tak boleh diseruk ialah jenis-jenis kud, iaitu biji-bijian. Tapi menguatkan makanan tadi, ada pula kita kena makan daging, ikan, buah-buahan. Maka kata setengah ulama bahawa masuk dalam tegah Nabi SAW itu segala minyak. Jadi tentang ikan, daging itu bersalahan ulama. Tapi tentang minyak, madu, lenga apa? Minyak ke? Minyak bijan, minyak nyio, minyak kelapa dan barang sebagainya masuk di dalam tegah Nabi. Itu bila kita nak masak, benda ni mesti ada. Dan masuk pula keju, yakni dadih yang lembut dan barang sebagainya. Maka iaitu haram menaruh perniagaan yang demikian itu kerana akan dijual pada masa mahal. Itulah ihtikar. Okey, haram. Lebih-lebih makanan asasi lah. Jadi kalau bukan makanan asasi, macam tambahan, macam makan makanan ringan, itu dia tak sebut sini. Kalau makan ringan dia nak simpan harga tinggi, simpanlah. Pasal bila barangan beras ini barangan yang kita mesti beli. Jadi barangan mesti kita beli. Jadi mesti belilah nak makan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka adapun apabila luas makanan dan banyak ia dan terkaya manusia daripadanya, dan tiada raghib bergema kepada mereka itu dalamnya melainkan dengan harga yang sedikit, maka menanti orang yang ampunya makan itu akan masa yang pertengahan harganya, dan tidak menanti masa yang agak mahal harganya, dan tidak menanti masa yang ketiadaan makanan, dan tidak menanti ke masa kemarau yang kecil. Maka itu tiada dalamnya memberi mudarat. Kalau walaupun makanan asasi, tapi masa tu makanan banyak. Kalau orang suruh lah, tak dia menjejaskan. Sebab dia boleh beli bila orang nak beli, masa harga murah ke, harga pertengahan ke, harga mahal, tak ada masalah. Sebab dia tidak memberi mudarat. Dan apabila ada zaman
mana bunyi tu? Ha? Ha? Oh, ada dua channel A. Okey. Dan apabila ada zaman itu pada masa sangat mahal harga makanan, maka adalah pada menaruh akan madu dan minyak lenga dan barang yang sama itu memberi mudarat, maka sesungguhnya bahawa dihukumkan dengan haramnya. Kalau masa sangat mahal, tak boleh juga disimpan. Sebab itu perlu. Dan disandarkan kepada nafi haram dan isbatnya itu atas mudarat. Kenapa dihukumkan haram? Pasal kalau tak dijual akan memberi mudarat kepada orang ramai. Mesti jual. Garam umpamanya, orang mesti beli. Itu barangan apa lagi? Makanan asasi ya kan? Garam, benda-benda makanan asasi ini, walaupun tak ada jual ke, banyak jual ke, orang beli banyak tu je. Satu rumah dia makan 2 kampit beras, dia takkan beli 3 kampit. Dia beli sekampit, lepas itu sekampit lagi. Itulah barangan asasi. Minyak lenga penting. Dia jangan disuruh. Maka bahawasanya mudarat itu mafhum secara pasti dengan menentukan makanan. Jadi mudarat itu maknanya bila kita tak makan, mungkin akan timbul penyakit. Dan apabila tiada memberi mudarat menaruh makanan itu, maka tiada sunyi menaruh akan makan yang jadi kut yang itu, yang mengenyangkan itu daripada makruh. Kerana makruh berniaga makanan yang jadi kut itu seperti gandum. Walaupun harga dah murah sebagai kau simpan pun, hukumnya tetap makruh. Jadi makanan asasi tak boleh disimpan. Jangan ihtikar makanan asasi. Itu maksudnya. Di tempat kita ada disimpan barang, suruh barang ada kan? Tapi bukan makanan asasi kan? Tak. Beras macam biasa kan? Okey. Dan dari kerana inilah berpesan setengah ulama tabi'in akan seorang lelaki dengan katanya, jangan engkau serahkan anak kamu di dalam belajar 2 perjualan dan 2 kepandaian, iaitu berjual makanan dan berjual kapan orang mati. Maka kerana bahawasanya adalah ia mencita-cita akan mahal harga makanan dan mencita-cita akan mati manusia. Kan? Dia kalau anak kita, jangan ajar dia belajar berniaga dengan 2 penjualan ni. Pandai jual makanan, pandai jual kain kapan. Kalau makanan ni dia nak harga mahal. Kalau kain kapan, dalam hati dia ingat bila lah orang mati. Bila mati je orang, mati itu adalah duit. Kan? Mati adalah duit. Dulu tu, ini cerita dulu. Tapi hari ini memang dah jadi mati itu adalah duit. Kan? Sekarang ni orang dah mula menguruskan jenazah ni dengan package. Satu package katalah 3,000. Contohlah kan, siap daripada bawa pengangkutan, siap dengan mandi, kapan, sembayangkan, pengkebumian. 3,000 contohlah kan. Jadi orang ada duit 3,000, dia basuh tangan lah. Dia tak peduli si mati itu siapa, mak ayah ke mak. Dia tahu mayat mak dia dah disempurnakan. Jadi dah jadi bisnes pula. Jadi orang bisnes kematian ni memang dalam artinya dia punya bisnes bergantung kepada berapa orang mati bulan. Kalau bulan orang mati dah ompek, dia dah congak lah kepala. Biasa kalau mati ompek ni, dia mesti sampai 5 ganjil kita dah. Siapa lah lepas ni?
Dah mati 5, mati seorang lagi, dia mesti nak 6 atau 7 ganjil. Itulah biasanya. Atau dia dengar je apa ni, lautan tu apa tu, yang mana nangis tu lah, ungko tak? Kalau ungko ni dia dengar dia merayu-rayu kan, dia yakin ini adalah mati ni gitu. Mati adalah duit. Okey. Dan dua kepandaian ini, iaitu salah suatu daripada itu bahawa adalah ia jazar, ini orang yang membantai, iaitu orang yang menyembelih kambing atau lembu atau kerbau dan menjual ia akan daging itu, maka kerana jazar itu suatu perbuatan yang mengeraskan hati. Dan kedua, emas, maka kerana bahawasanya adalah ia pemperias akan dunia dengan emas dan perak yang diharamkan akan dia. Dan dua kepandaian itu salah satu daripada dunia bahawa benda ni boleh yang pertama sekali mengeraskan hati. Jadi makan daging banyak lebih ni pun mengeraskan hati lah gitu kan. Sebab banyak makan sayur. Begitu juga emas perak. Yes, memperhiaskan dunia dengan dan perak yang diharamkan akan dia. Okey. Jadi jangan serahkan anak kita belajar yang ini, sebab besok anak kita akan rosak. Dan nauk yang kedua iaitu tarwijul zaifi minad darahim, melakukan sesuatu dirham daripada yang tiada laku, atau melakukan musyakhas yang tiada laku, atau barang sebagainya daripada segala belanja bohong atau wang palsu. Maka demikian itu zalim lagi haram. Maka orang yang melakukan akan dia dan mengetahui daripada itu dapat haram. Maka setiap dapat haram tu, orang yang melakukan itu kemudian daripada itu kembali pula kepada haramnya, kepada orang yang memulai membuat harta bohong, dan dengan tiada putus haramnya, melainkan binasa ia sekira-kira tiada laku lagi atau dibuangkan ke laut. Jadi yang berikut ni melakukan sesuatu dirham yang tiada laku. Begitu itu kan? Melakukan musyas yang tidak laku daripada segala belanja bohong. Belanja bohong tu wang palsu. Jadi kita menjual barangan dengan gunakan duit yang tak bernilai. Tuan ada dirham yang tidak bernilai, ya, ataupun duit palsu, tak boleh. Yang demikian itu zalim lagi haram, sebab duit itu tak laku, tapi cari jalan untuk melakukan duit haram. Duit palsu macam sekarang kita mungkin ada duit palsu tersolid di celah-celah tu, orang tak perasan. Kata duit palsu tu RM50. Kita tahu duit itu, kita ada duit 1,000 kan. Jadi duit palsu tu kita buat tengah-tengah kan. Jadi orang tu kira. Tapi kalau pakai mesin tu dia cap, dia dapat cantik tak ada. Kalau kira tangan macam ni, dia tak ada beza. Sudah selesai. Jawabnya konon lah dah. Berarti jangan tipu orang dengan benda-benda yang tak laku lah, haram. Boleh dah. Boleh dah. Musim panih ni saya ni. Okey. Jadi semuanya akan binasa. Nabi bersabda, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha man ba'dahu kana alaihi wizruha wa mithlu man amila biha wa la yanqusu min awzari syai'un. Rawahu Muslim. Barang siapa berbuat jalan kejahatan, maka diamalkan akan dia oleh
orang yang kemudian daripadanya, nescaya adalah derhakanya atasnya, dan seumpama derhaka orang yang mengamalkan dia, dan tiada kurang ia daripada derhakanya itu akan sesuatu. Jadi kalau kita mengajar anak-anak kita atau orang lain kerja-kerja yang jahat, duit palsu ke apa ke sebagainya, lepas tu bila kita dah tak ada, orang belakang kita pula buat pula, esok kemudian buat pula. Jadi kita ni walaupun dah mati, saham tu akan dapat kalau kita ngajar orang buat baik. Jadi orang yang melakukan kebaikan tu macam dia ngajar kan, dapat ke dia pahala. Kalau kita mengajar kejahatan orang tu buat jahat, dosa dia dapatkan kita, tak kurang. Jadi rugilah kita. Jadi ajar orang benda yang baik. Kata setengah ulama bahawa membelanjakan akan dirham yang bohong itu terlebih sangat derhakanya daripada segala mencuri 100 dirham, kerana mencuri satu maksiat dua, dan membelanjakan dirham yang bohong itu selama lagi diperlakukan orang yang kemudian daripada itu, maka adalah derhaka itu kembali ke atasnya, duit palsu. Jika ia telah mati sekalipun hingga 100 tahun, 200 tahun, maka tiada putus derhakanya. Derhaka ni mana dosa lah, derhaka ni kesalahan dia, hingga binasa dirham itu, duit sampai duit tu dah tak ada lagi, hancur, atau hingga dibuangkan oleh orang ke laut. Dah jumpa ni duit palsu ni, dibakar ada orang kan, dah tak adalah dosa dah. Lagi duit palsu tu kita cetak duit palsu, edarkan dalam pasaran, kemudian duit tu orang tak perasan, orang guna seluruh negara pakai guna. Jadi semua orang gunakan duit palsu tu berdosa, kita juga dapat dosa. Kemudian kita dah tak ada lagi, orang yang mula-mula guna duit kita pun dah tak ada, bawah tu pula. Itu katanya duit palsu. Di sini dia kata duit apa nama tu ni, dirham bohong. Dirham bohong, kita ni duit palsu. Kalau orang dah sedar, tu akan dibuang ke laut. Lepas itu kita tak adalah dosa datang lagi, pasal orang sudah tidak menggunakan lagi duit yang kita cetak palsu tadi. Dan seyogianya bagi orang yang mendapat harta bohong itu, duit palsu, bahawa ia membuangkan akan dia ke laut atau ke dalam perigi, atau diminasakan dia hingga tiada ia laku. Ini kena bakar lah, kena bakar dia lelok, selesai masalah. Orang pun tak dapat gunakan lagi dah. Okey, maknanya duit palsu ni dulu pun dah ada kan. Kalau tidak, masukkan disebut di sini balik, dirham bohong. Kata Imam Ghazali, dan kami kehendaki dengan zib itu, iaitu suatu daripada dirham yang tiada di dalamnya perak sekali-kali, tetapi adalah ia disadur luarnya jua, dan yang tiada emas di dalamnya sekali kepada bicara dinar. Jadi maknanya duit palsu ni, kalau duit dirham ni duit perak, mana dalam tu tak ada perak, di luar tu disadur macam perak. Duit dinar adalah duit emas, mana dalamnya tak ada emas, di luar tu ada duit, ada bentuk macam emas. Macam zulian ni, zulian tu, zulian, duk luar tu macam emas, tapi dalamnya tak ada emas. Jadi itu maknanya emas palsu lah tu. Orang nak sangat pakai emas cantikkan, kena ragut pula. Jadi pakailah perhiasan yang kelihatan macam emas tetapi bukan emas. Nama kata zulian. Okey. Adapun dirham yang bercampur dengan tembaga atau dinar yang bercampur dengan tembaga, maka jika ada ia belanja pada yang laku di negeri itu, maka iaitu harus melakukan dia. Maka jikalau kurang harganya daripada harga yang laku dalam negeri itu,
maka tidak harus membelanjakan akan dia. Kalau emas tadi disadu dengan tembaga, kalau di dalam negeri itu boleh diperlakukan, haruslah diperlakukan, dibelanjakan. Tapi kalau negeri itu kita tak terima duit emas yang disadu dengan tembaga, tak boleh jual, tak boleh gunakan dan melakukan akan dia, melainkan dengan dikhabarkan kepada orang yang menerima dia itu. Kalau nak juga digunakan duit tu, cakap dekat orang yang terima tu, duit ni tak tulen. Artinya ada tembaga dalamnya. Tembaganya banyaknya berat sekian-sekian, emas dia sekian-sekian. Macam itulah. Maka jika tadi dikhabarkan akan dia, nescaya haram membelanjakan dia. Mana kita dah melakukan pembohongan, penipuan. Harga tinggi tapi sebenarnya harga dia rendah pasal ada tembaga. Dan demikian lagi jika dikhabarkan kepada orang yang menerima akan dia, tetapi melakukan ia akan dia kepada orang lain, maka itu haram pula. Seperti menjual anggur dengan kepada orang yang membuat arak, maka iaitu haram, kerana menolong akan seorang berbuat maksiat. Kalau kita gunakan duit tadi laku kepada orang yang tidak ada amanah tadi kan, dia tak cakap kita cerita, bolehlah. Tapi kalau kita tak cerita, samalah kita menyerahkan duit palsu ni macam kita menyerahkan anggur kepada pembuat arak, kan? Jadi pembuat arak bila orang beri dia anggur, senanglah dia nak buat arak. Pasal arak tu datang daripada anggur. Nauk yang ketiga, menyembunyikan akan aib sesuatu yang dijualnya itu, maka iaitu haram. Lagi zalim. Umpamanya kita beli barang kat kedai, yang buruk tu disuruk, kita tak nampak. Kita nampak di atas tu yang okey je. Atau contoh lagi, kita nampak barang tu macam banyak tapi sebenarnya sikit je. Umpamanya orang jual udang, dia bukan ubur dalam pinggan, dia ubur di buntut pinggan. Ya ke tak, kan? Kalau dia ubur di buntut pinggan tu, udang tu macam setimbun banyak, tapi tak ada selapis tu. Tapi kalau dia ubur di atas pinggan betul, banyak tu tak sikit mana. Jadi kita masa tu kita pilih, nak tengok nampak tu banyak kan, tu cik, dah terpedaya lah kita tu. Sebab tu kalau jual beli cara macam tu, kemungkinan kita terpedaya. Biar timbang betul pula, berapa sekilo? RM28. Timbang. Itulah kalau belakang pinggan tu, itulah. Pasal apa? Dia menyurukkan, kelihatan macam banyak, kita pilih dia, kita terpedaya. Banyaklah jual buah-buahan yang aib tu ditutup kan, dah kena lagi, hukumnya haram, lagi zalim. Apa sajalah yang kita jual ada aib barang tu, dan aib tu kita sembunyikan, memang orang tak tahu. Dan wajib atas seorang yang menjual akan sesuatu yang ada aib itu bahawa menyatakan akan aib itu dan mengkhabarkan orang yang hendak membeli akan dia itu, sama ada aibnya itu zahir atau tersembunyi. Kerana sabda Nabi, tiada halal bagi seorang bahawa menjual ia akan suatu jualan yang ada aibnya itu, melainkan menyatakan akan barang yang ada aib di dalamnya. Kan balik rumah kan, ke sana dah tak elok sana. Itulah. Sana tadi macam nampak elok kan, sampai tengah jalan dah tak elok dah. Itu kadang-kadang kita ni banyak berlaku. Sampai ke rumah ada tahu dia orang perempuan gitu kan, ini mana beli ni, sana tadi dah busuk, elok tadi kata dia. Tadi elok, dah busuk. Itulah. Jadi maknanya jangan suruhkan keaiban itu. Apa sajalah barang, lagi mahal barang yang kita jual tu, macam kita nak beli kereta orang. Kereta ni apa masalah dia? Dia tak boleh masalah, dia dah buat kereta kan, dia kata setakat ni tak ada masalah apa-apa pun, start ya jalanlah kata dia. Tak ada masalah.
Ya, tak ada masalah. Ya. Kita pun balilah kereta tu kan. Kajab dah. Kita dah kan. Maknanya kereta tu dah ada kerosakan. Dan kerosakan tu tidak dimaklumkan kepada kita. Jadi mana orang tu hukumnya haram dan zalim. Sebab dia menyembunyikan keaiban kereta atau motor yang dijual kepada kita. Banyaklah. Ataupun kita jual rumah kita. Pasal apa jual rumah ni pula? Pasal tiang-tiang tu dalam dia dah dimakan dek nanai. Macam Taman Meridian ni ada kawasan dia yang nanai banyak bawah tu. Tahu tu dah runtuh dia rumah. Dia tahu rumah tu dah bakal runtuh, dia jual lah. Dia tak ada cakap dah rumah tu ada masalah. Orang tu tak tanya, tak ada cakap dah. Dia jangan sembunyikan keaiban tu. Kita kan cakap, rumah saya cik adalah masalah sikit. Apa masalah ni? Nanai. Tapi jangan banyak lah. Adalah nanai sikit. Nanai kau jual makan kayu kan? Cek lah sikit kata dia. Padahal bukan sikit. Kan? Ni Marida ni yang rumah bernanai tu. Belakang rumah Taufik dulu. Di belakang tu. Pasal situ bawah tu kayu makin dekat. Di longgoknya kayu situ. Jadi nanai tu duduk kat kayu tu kan. Lepas tu timbun. Jadi nanai tu dah duduk dalam tanah, dalam kayu dia, sihatlah makan. Dah habis kayu dia makan pula, dia pun pakat lah. Mana pula nak makan ni kita. Kata saudara dia, Eden dah atas ni dengan ada kayu lah kata. Dia kata, tahu tu dah ubah ya tiang pintu. Tak ya. Itu contoh lah kan. Jadi maksudnya ceritakan dengan orang sini banyak nanai. Tapi itulah masalah dia. Sini banyak nanai. Tak jadilah saya moli dah kata dia. Yang tak jadi tu tak nak dah. Dia nak jual mana ada rumah dia kan. Itu pula masalah kan. Nabi pun tegah, tidak halal menjual sesuatu jualan yang ada aib, melainkan diberitahu ke orang tu ni ada aib dia. Okey. Dan demikian lagi haram atas orang yang menjual sesuatu itu memuji akan sesuatu yang dijual tu dengan tiada sepatutnya, supaya jadi raghib, suka, gemar orang yang memuliakan dia. Kerana demikian itu berdusta lagi menipu akan orang. Ui, barang ni baik betul ni kan. Lebih-lebih orang jual ubat kan. Inilah dia baik ni kalau makan ni insya-Allah ni kan. Maka orang yang beli pun langsunglah termotivasi. Maka lalu terbeli kan. Bila dah termakan tu tak ada apa-apa pun, jadi tak boleh. Jadi artinya jangan dipuji sangat benda tu. Cakap elok-elok ya. Ini ubat ni daripada herba. Herba ni. Jadi herba ni tuan jadikan dia sebagai ubat lah. Tinggali sembuh ke tak sembuh saya tak jamin. Tapi cubalah. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Itu motivasi juga tu kan. Kalau dia orang ahli tauhid, lagi copek dia mali tu. Okey. Belilah atas ikhtiar. Kalau ubat yang menyembuh salah Allah. Itulah. Dan makruh memuji akan sesuatu yang dijual itu dengan sebenarnya sekalipun. Kalau barang tu memang baik, dia puji pun makruh. Kalau tak sebenarnya, haram. Dan demikian lagi haram melihatkan akan sesuatu yang dijual itu di dalam golab. Ni barang ni baik ni, pualah orang mana dia golab tunjuk ya. Tak boleh. Mesti di tengah orang. Lagi haram melihatkan akan sebelah muza yang terlebih baik dan sebelah kaus yang terlebih baik dan sebagainya. Barang tu ada dua pasang. Kita tunjukkan sebelah ya. Boleh tak tunjuk. Kerana sekalian demikian itu menipu akan orang pun haram. Seperti sabda Nabi SAW, man
ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu akan kami, maka iaitu bukan daripada kami. Tak boleh. Jadi berniaga ni kenalah ikhlas. Itulah dia. Tapi kalau tak ikhlas, sentiasa bergelumang dengan haram. Itulah. Kita cerita yang betul-betul dia. Tapi harga beli jangan cakap. Kalau cakap harga beli pun bohong juga. Kan? Saya jual ni bukan harga beli saya, ni harga jual. Kalau harga beli saya cakap kan, payahlah saya kan. Itulah. Artinya niaga ni dia kena jaga elok. Begitu juga jual makanan. Kalau kita rasa bau dah lain macam tu kan, kita jual lagi. Kan bulan Ramadan sok tak lama ni kan, kita nak beli ni padahal nampak sedap. Tak fikir-fikirlah. Kalau tuan punya barang tu, dia dah tahu barang ni kurang baik, kena suruh ke bawah, tak jual dah bau kan. Tak, dia nak duit kita, kita pula tak pula pandang-pandang, pandang lebih kurang sikit, mata je pengemban sadap, selera ulang pengemban sadap kan. Beli, balik rumah kan dah bau. Dipanih saja pun lagi kuat bau lah. Aduh, mulalah sumpah seranah pun keluar lah kan. Orang tu nak belanja bulan Ramadan, yang dah tak elok ni salah jual lagi, hukumnya haram. Itulah. Jangan tipu. Banyaklah sebenarnya. Kalau kita pernah berniaga, kita tahu macam mana nak tipu. Kalau kita tak pernah berniaga, kadang-kadang kita tak perasan sangat. Macam itulah. Nauk yang keempat, mengurangi timbangan sesuatu yang dijual, atau mengurangi akan sukatan sesuatu yang dijual. Haram, lagi zalim. Macam kita ni, biasanya kalau orang Melayu ni, kalau nimbang barang, mungkin dacing tu dah dacing yang dah di-adjust lah elok. Memang kalau 1 kilo tu 1 kilo lah. Kalau orang sekolah tu cerita lah kan, tak tepat. 1 kilo mungkin ada 900 gram. 900 gram. Ya. Jadi dia tak menepati. Kalau kita nak tahu tepat, ia tak tepat simbangan tu, dululah masa saya berniaga dulu kan. Jadi malih nak ngira duit RM1 ni berapa banyak, 100 kan, duit RM1 siling. Kita timbanglah 900 berapa gram ke. Memang dia punya ni kadarnya 100. Jadi asal kita duit RM10, RM1 tu kita kubur 100, kita timbang 900 gram lebih, RM10 tu. Pasal itu dacing baik lah. Kalau dacing tu menipu, tu mungkin tak sampai. Mungkin berlebih-lebih pula duit kita. Itu gambaran dia lah. Jadi jangan mengurangi timbangan. Kalau kita takut benda tu kurang, tambah sikit. Tunjukkan betul dekat orang pembeli tu kan. Dacing yang macam barisan nasional tengok tu dia punya sama tu kan, itu tepat tu. Kita tambahlah sikit sebelah tu kan, biar dia lebih sikit, barulah cantik. Okey. Kalau dacing dulu tak ada dacing tu, dia pakai yang kayu tu. Tangan kanan kau, tangan kiri yang megang. Oh, kiri pegang, dia ada tali dia kan. Lepas tu dia punya kita tariklah katil ke belakang katil kan, sampai dia sama macam ni. Sekian. Itu pakai mata dacing tu kan. Betul tak? Kalau besar dia punya barang tu, dia pakai kandar pula. Adalah besarnya pula dia punya kan, dia punya kayu tu kan.
Tuan-tuan tengok tak ni? Macam ganji ke mana ni? Ha? Ya? Zaman dulu timbang durian kan? Kalau pakainya sakitnya kan? Tak, dulu bukan duriannya dah, kata buku, kata kaping. Tapi dulu kata kaping ada pula di kedai tu ada duduk teh tak roda tu. Dulu lah kan. Jadi dacing dia berbeza-beza lah setiap masa. Hari ni senang lah pakai apa? Elektronik. Lotak tu tak payah kira dah. Dia ngabarkan. Iyo kau tidak ke, orang semua percaya lah kan. Iya. Tak pernah orang bangkang. Cukup ke sekilo tu. Tak. Okey. Jadi jangan tipu dacing. Allah Ta'ala sendiri larang dalam Quran. Dia kata wailul lil mutaffifin alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin, satu sungai di dalam neraka jahanam itu disediakan bagi orang yang hina, yang apabila menggantang ni menyukat dengan gantang lah atas sesuatu yang dibelinya daripada seorang, maka menyempurnakan mereka itu akan dia. Dan apabila dia menggantang atau menimbang mereka itu akan sesuatu yang dijual oleh mereka itu akan manusia, maka merugikan mereka itu akan manusia, yakni mengurangkan mereka itu gantangnya atau timbangannya. Jadi artinya dalam neraka besok ada satu neraka. Untuk siapa tu? Orang yang hina. Kenapa ini dia menggantangkan guna hidup itu tidak sempurna. Itu je lah. Alladzina idza qtalu 'alan nas yastafun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Pasal yukhsir tu merugikan orang. Timbang tak betul lah tu. Jadi artinya kena timbang betul-betul. Dacing tu kena dacing hidup. Kan? Jadi. Okey. Maka sayugianya bagi orang yang berjual beli menyempurnakan akan menggantang dan menimbang tatkala berjual beli itu, seperti ia tatkala membeli daripada orang, tetapi yang terlebih afdal itu melebihkan tatkala berjual dan mengurangkan tatkala membeli. Dan dari kenilah sabda Nabi SAW, tatkala ia membeli akan suatu barangan bagi seorang yang menimbang akan harga itu dengan sabda zin wa arjih, timbang ilmu akan dia dan lebihkan ilmu akan timbangan itu. Jadi Nabi zin, timbang elok, wa arjih, dan lebihkan sikit. Jadi kalau orang berniaga tu kan, kalau dia akan beli setengah kilo tu kan, ada pun timbang sampai betul-betul 500 gram. Orang pembeli pun dia pandang 500 gram. Lepas tu dia ambil secopot. Sebelum masuk dia cicirnya pula 2 ekor tu. Jadi nampaklah tambah kan. Elok copot tu, cicir 2 ekor. Tambah je lah waktu itu kan. Janganlah tanya pula cicir 2 ekor tu. Itu pun dah lah. Kabili tu kepala orang sampai. Badan. Badan cicir. Itu ceritalah kan. Ini cerita perniagaan orang yang berjual beli. Jadi orang biasa ni kedai runcit lah, betul kan? Kedai runcit. Tapi kedai-kedai jual kain ni payah sikit lah. Cuma kita terpedaya dengan jenis kain. Kalau tak tahu, itu saja. Kalau jenis kain ni mahal, kain ni murah sikit. Tapi orang berjual ni, dia punya keuntungan dia kadang-kadang 100% lebih, sampai 200%. Itu yang tak daya tu. Kalau dia ambil untung sikit, dia tak teruk harga barang lah. Tapi orang berniaga, barang harga barang tu teruk, maka paniklah orang pembeli ni. Ya, semua macam tu.
Jadi zin wa arjih, timbang dan lebihkan olehmu timbangannya. Mana barang tu boleh sikit. Jangan tak 500 gram. Bagilah 510 gram. Nanti yang 3 ekor 4 ekor kebili masuk tu kan. Tambahlah sikit. Jadi jangan kalau segotok-gotok tu takut kau tak cukup. Itulah. Ikhlaskanlah hati kita. Yang kedua, kalau kita ikhlas lebih macam tu, Tuhan akan bagi rezeki kita yang kita tak sangka lah, lebih. Untung lebih pun banyak. Untung barang tu memang dah ada. Tak payahlah timbang-timbang lagi. Kan kita beli ikan bili, harga sekilo ikan bili tu katalah RM40. Betul tak? Harga lah. Taklah harga beli. Kita ni nak berniaga beli ikan bili. Jadi sekilo RM40. Betul tak harga RM40 tu? Betul kan? Ada yang 40, ada yang 60, ada yang 30, ada yang 20. Tengoklah ikan macam mana kan. Okey. Di Lumut Perak mahal ikan bili. Tapi yang cantik tu mahal lah. Yang koreh berlonting tu murahlah sikit. Bila koreh tu patah pun dia tak patah dah. Dia ngeliat dia. Dah lurus dia balik. Dia kalau kita patahkan ikan bili tu dia ngeliat kan. Dongking tu goreng. Carilah ikan bili bila kita patah tu, patah je lah. Gitu kan. Itu lah. Rogo pun cantik. Jadi kita tahu ikan bili ni apa. Jadi yang sekilo RM10 ada ya. Jangan dibohong tu. Ni RM10 sekilo kita beli kan. Kita bolah RM15 sekilo. Ni yang kita beli 20, bolah RM20. RM5 sekilo. Benda banyak tu kan. Yang 40 tu kita bolah RM50 sekilo. Ni mahal lah cik ni. Yang macam ni memang mahal. Kau silalah pergi ke Pulau Pangku, Lumut Esai Wadi Sanun. Jadi orang tu nak pergi ke Pulau Pangku jalan tengok, jadi betul lah tu kan. Dia beli katalah 55, dia jual 60. Mana sekilo tu dia untung RM5 ya. Boleh lah duit minyak kan. Kan itulah. Okey. Jadi harga beli itu kita kena, kalau boleh jangan kita kat orang kalau kita bisnes lah. Tapi kalau kita bukan bisnes, itu ikutlah. Saya ni bukan bisnes. Saya ada beli barang dekat Bangku. Barang situ orang pun tak tahu. Air gamat nama dia. Jadi air gamat yang paling baik sekali di Pulau Pangku lah. Kalau air gamat di Langkawi tu busuk, bau kelimbahan kan. Jadi air gamat di Pancu ni di Pancu lah, di Pangku ni dia tak ada bau langsung. Betul bau air biasa je. Tapi dia punya rasa sikit masin. Bukanlah masin banyak, bukan masin banyak, masin sikit. Tentulah dia gunanya untuk penyembuhan luka dalaman atau luaran. Pasal gamat tu bila kita dah potong perut itu kan, kita letak dalam air tu dia dah apa? Dia dah rapat balik perut, badan tu. Itulah istimewa pula gamat ni. Benda-benda lain yang laut dan lain, walaupun dia duduk dalam laut tapi tak masin. Ikan tak masin, ni tu tak masin, ni tak masin. Tapi gamat masin sikit. Masih ikan kan, kita bolah ikan laut kan, ikan jenahak kan, dalam gelambung tu ada air kan, cuba kita rasa masin tak? Tak masin. Tapi gamat ni bila belah dalam perut tu ada gelambung tu masin. Itulah jadi ubat. Orang banyak beli sana untuk perubatan lah, macam healing gamat, gamat healing gamat. Macam itulah. Jadi saya adalah beli tu. Pasal banyak orang minta bila ada operate dekat operate jantung, salin kan, ada tamu cari. Jadi saya belilah untuk tolong mendekatkan barang yang jauh. Itu sajalah. Harga dia RM20.
Berapa Ustaz Wali? Rahsia. Okey. Kemudian muka surat 223. Kita sambung akan datang daripada bab sebelah tu 222. Wa'lam anna kulla man khalata bit ta'am. Kita sambung pula akan datang. Okey, ada soalan? Tiada soal. Macam Maidin tu kan. Ya? Jadi kalau Maidin mall kan. Maiden. Dia punya sistem dia beli barang RM1,000 tapi dijual sikit. Macam mana tu? Maidin Maiden. dia dengan kita lah. Tadi tidak wallahu alam. Ya. Dia beli barang RM1,000. RM1 Tapi dia jual RM1. Apa nama kaedah? Itu dah kita lah untung kalau macam tu. Dia beli barang, kalau harga beli Memang tak. tak, kalau harga beli tolak harga jual, rugi.